Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video yang kedua untuk awak buat awak punya kerja khusus. So, sebelum ni saya dah suruh awak isi maklumat inventory awal. Okay, awak dah isi maklumat inventory awal ni, pastikan lengkap supaya awak dapat awak punya jumlah inventory awal. Okay, itu dah diterangkan dalam video pertama. Jumlah inventory awal ni kita nak gunakan dia. Kita akan gunakan, masukkan dekat maklumat awal perniagaan. Kalau awak perasan ada satu journal dekat maklumat awal kertas soalan. Ini kertas soalan awak. Kemudian ada tugasan projek. Kemudian diberikan kita satu journal Dekat journal ni dia kosongkan bahagian inventory. Dia letak tanda soal. So tanda soal kat sini kena isilah dengan kita punya awak punya inventory awal tadi yang awak dah buat. Okey, bila awak dah buat, awak punya pengiraan inventory awal 8750, saya punya 8750, awak punya saya tak pasti. So, kemudian awak masukkan dekat dalam ruangan ini, inventory awal 875 kosong. Okay, macam itulah masukkan dekat ruangan tersebut. So, saya buat dia dekat dalam template Excel. So, boleh nampak kat sini lah ni. Saya punya 8750 tu. 8750 inventory awal. Maklumat ni sama dengan maklumat soalan. Okey, sama dengan maklumat soalan. Cuma saya ubah dia untuk mengira. So, ni 8750. So, bila awak kira, macam saya dah tambahkan. Bila kita letakkan kita punya inventory awal, kita boleh tambahkan semua di ruangan debit. Okey, ni soalan asal kan. So, kita boleh tambahkan semua di ruangan debit dan dapat jumlah. Untuk saya jumlahnya adalah 42350. Okey, untuk saya jumlahnya itulah 42350. So boleh letakkanlah 42350 kat sini. Boleh letakkan dekat ruangan tersebut. Okey, jumlah ni 42350. Okey, macam saya dapat 42350 ni, saya akan tolakkan dengan semua di bahagian liability. Kita tahulah. Okey, sebab kita nak cari modal. Nak cari modal, jumlah aset ni, semua jumlah aset kita tolakkan dengan liability, kita akan dapat jumlah modal. Okey, untuk kes saya dapat saya punya jumlah modal 19250. Okey, bila kita masukkan modal, jumlah sebelah kredit pun sama dengan jumlah sebelah debit. Semua ni bergantung pada akaun masing-masing. Semuanya bergantung pada inventory awal masing-masing. Sebab tu saya suruh awak lengkapkan jadual. Okey, supaya awak boleh kira awak punya inventory awal sendiri. Okey, awak mesti kira awak punya inventory awal sendiri. Buat pengiraan dengan baik. Okey, supaya awak dapat lengkapkan jadual ni. Okey, modal pada satu hari bulan ni lah yang kita masukkan kepada kita punya profile projek. Okey, bahagian projek ni ada modal pada 1 April. So, saya punya 19250. Seperti kiraan, saya kira tadi 19250. Jumlah ni saya masukkan ke dalam saya punya maklumat profil perniagaan. Sebab tu saya cakap modal pada 1 April adalah berbeza-beza. Bergantung pada awak punya harga jualan produk. Okey, bergantung pada inventory awal. Okey, masing-masing. So, harapnya dapat menyelesaikan masalah tersebut. Kalau ada masalah lagi boleh tanya kemudian. So, hari ni sebenarnya fokus lebih utama kita nak melengkapkan maklumat urus niaga. Okey, bila awak dah siapkan maklumat tersebut, okey, awak kena tengok lampiran C. Lampiran C ni akan menyatakan berkaitan maklumat urus niaga. So, urus niaga ni ada urus niaga pada 1 hingga 30 hari bulan tak silap saya, dan ni awak kena lengkapkan. Pertama, perhatikan bahagian dokumen. Bahagian dokumen awak kena masukkan nama dokumen yang berkaitan. Okey, awak kena masukkan semua nama dokumen yang berkaitan. So, dekat sini ada invoice asal. Untuk urus niaga pertama saya letakkan. Kenapa? Jom kita tengok macam mana kita tentukan dia punya nama. Okey, macam mana nak isi kita punya lampiran C? Okey, kita mulakan dengan urus niaga 1 hari bulan. Kita kena baca urus niaga tersebut. So, nak senang awak cari ni dulu. Okey, urus niaga 1 hari bulan, belian barang niaga secara kredit daripada pembekal B. So, pembekal B ni kita kena letaklah nama pembekal kita. Kalau macam saya, pembekal B nama dia Bondas. So, saya letaklah Bondas. Macam nak tahu dia pembekal B, kan kita dah buat kita punya nama-nama pembekal dekat dalam profil. Dalam profil ada kan? Okey, dalam profil ada pembekal B. Saya Bondas. So, saya masukkan B tu nama dia Bondas. So, kita tarik dekat sini Bondas.
Okey, masukkan dua kita punya produk. Macam saya ingatkan semualah. Okey, sepatutnya masa yang 1 hari bulan ni, bila kita beli, ingat bila awak beli je, ada belian, awak beli berapa banyak? Okey, macam saya beli 500 terus. Kenapa saya beli banyak ni? Sebab tujuannya nanti senang saya nak jual. Stok saya ada banyak. Okey, so saya nak tambah saya punya keripik pisang cheese dengan kacang rangup bonda. Saya beli kuantiti 500 dengan harga RM10. So kalau kita lengkapkan jadual 500 kali 10 jumlahnya ni 10 ni dapat kat mana? Sama juga dekat awak punya maklumat harga ni. So saya beli kacang rangup bondas. Oh sorry, RM8. Oh okey, keripik pisang cheese B. Okey, silap bondas ni kacang rangup dengan popiah. So kita boleh. Okey, kena tulis. Kita kena tulis nama barang dia Kacang rangup bondas dengan popiah. Sekejap, saya padan dulu. Okey, saya beli dekat sini sepatutnya kacang rangup dan juga popiah. Macam itulah kita kira nak masukkan. Okey, kuantiti 500 harga berapa? Bonda RM8. So kita letaklah RM8. Ikut harga barang. Okey, ikut jadual awak. Jadual ni saya letak RM8. So RM8 lah. Jadi kalau jumlah 500 kali 8 macam tu. Okey. Kita beli tu 500 kali 8. So kalau 5 kali 8 ni maksudnya 4,000. Okey, masukkan 4,000. 4,000. Sebab tu saya suruh pilih harga biar harga senang kira. Kan kita kira ni dah cepat sikit. 44 jadi 8,000. Jumlahkan semua sekali RM8,000. Ni melengkapkan maklumat urus niaga. So setiap kali belian awak tengok pembekal apa dan dia punya jumlah kuantiti berapa banyak awak nak beli. Untuk belian pertama saya ingatkan kalau beli dengan pembekal ni, kali pertama beli dengan pembekal B, beli je banyak. Kalau awak jumpa kali pertama beli dengan pembekal A, beli banyak. Jumpa kali pertama dengan pembekal C, beli banyak. Belian kedua tak apa, tak ada masalah. Boleh kurangkan sikit nilai dia. Dia punya kuantiti dia. So sekarang kita dah beli banyak, so kita dah ada stok. So bila belian barang niaga, okey, kalau beli barang niaga, dokumen dia mesti invoice lah. Okey, macam mana kita nak tahu invoice asal ke invoice salinan? So kita buat ulang kaji Okey, macam ni sebenarnya. Okey, bila kita kena bayar, kita akan dapat yang asal. So kalau kita beli, kita kena bayar. Kalau kita kena bayar, kita akan dapat dokumen asal. Sebab tu invoice dia adalah invoice asal. Okey, beli barang niaga secara kredit, invoice. Okey, beli barang niaga secara kredit, kalau beli urus niaga kredit, invoice. Okey. Jadi kenapa asal? Sebab kita kena bayar, kita akan dapat yang asal. Salinan penjual akan simpan. Okey. So awak boleh cari lagi urus niaga belian. Awak boleh jumpa semua urus niaga belian lah. Macam ni 1 hari bulan, awak cari lagi ada tak urus niaga belian. Okey, macam ni ada beli dengan pembekal C 8 hari bulan. So kita masukkan maklumat dia, pembekal C jual apa? Kita kena tengok. Okey. Macam saya, sekejap saya cek. Ni pembekal C jual tapioki snack. Harga RM15. Jadi kita beli dengan dia lah. Tapioki snack harga RM15. Macam tu lah. Okey, setiap kali beli. Tengok belian pertama saya beli banyak. Beli biar 500 ke 400 ke 600 ke tak apa, beli banyak belian pertama. Supaya stok kita banyak. Okey. Awak darabkan 500 kali 15 dapat berapa? Okey. Kalau nak tulis dokumennya invoice asal. Belian semua invoice asal. Invoice asal. Macam tu lah. Okey, untuk belian. Cari lagi kalau ada belian. Okey. Belian. Ni ada belian daripada pembekal A pula, buat benda yang sama. Okey. Awak kena darabkan dengan harga dia dan dapat jumlah dokumen dia, invoice asal. Cari lagi belian. Dia ada belian. Kali ni dia buat belian kali kedua daripada pembekal B. So memang bukan keripik pisang cheese lah. Okey, kacang rangup bondas dan juga kalau beli tadi kita dah beritahu dah. Popiah kan. Okey, dengan popiah so harga RM8. So nampak. Beli kali kedua saya dah kurangkan kuantiti. Saya cakap yang penting belian pertama. Kenapa belian pertama kena banyak? Tengok ni ada belian kedua daripada pembekal C. Okey, dokumen sama, invoice asal kita letak Okey, sebab beli barang secara kredit, invoice asal dokumen dia. Okey, kalau letak invoice dia tak lengkap. Nak nama penuh invoice asal. So sekarang ni kali kedua saya beli barang pembekal C, sebab saya dah kurangkan jumlah.
Okey, sekarang ni tentang jumlah tu. Okey. Kenapa saya masukkan dia banyak kan? Okey. Sebab kita ni urus niaga bergantung pada kad inventory. Okey, awak ada kad inventory ni, kad inventory. Okey, ambillah urus niaga 1 hari bulan. Okey, urus niaga 1 hari bulan tadi. Ingat semua belian catatan dia sama. So awak lengkapkan semua belian. Cari 1 hari bulan. 1 hari bulan. Okey, 1 hari bulan sini. Okey, 1 hari bulan kita nak buat belian barang. So bila kita beli barang iaitu kacang rangup dengan popiah 500 unit. Jom kita tengok kad inventory. Kad inventory ni asalnya kosong. Yang ni saya masukkan sendiri tahu harga dia. Okey, sebab harga saya untuk keripik ubi harga kos RM10. Untuk keripik pisang cheese harga kos dia RM10. Okey, tu saya letaklah harga tersebut. Tapi untuk kacang rangup bondas, okey, dia saya punya kad inventory kos dia RM8. Tu betul lah. Okey, kalau ingat balik 1 hari bulan tadi, ni 1 hari bulan saya beli kacang rangup 500. Maksudnya stok saya bertambah. So, bila awak buat urus niaga belian, dalam masa yang sama, awak kena catat dekat dalam kad inventory. Okey, rakaman ni mungkin ada separuh sikit sini kan. Sini sebenarnya tarikh hujung ni. So, saya letak dekat sini, tarikh dia 1 hari bulan. Maksud 1 hari bulan. Ni 1 bulan apa kan. Okey, sebab saya ada beli. Okey, dokumen dia tadi saya dah tulis dah. Dokumen masa beli tu invoice asal. So, saya tulis situ invoice asal. Invoice asal. Okey, asal pula. Asal. Okey. Saya beli maksudnya barang masuk. Barang masuk sebanyak 500. Okey, macam tu. Barang masuk. So, macam ni Asal ada 150. Saya beli 500. Jumlah dah bertambah lah jadi 650. Yang bawah ni automatik lah sebab saya dah masukkan dia punya formula dekat saya punya ni. So, dia automatik kira kan itu. Okey. Ni nak kira jumlah macam mana? Baki darab kos dapat jumlah. Baki asal 150. Saya beli 500. Beli banyak. So, jadi 650. 650 darab kos 800 jadi 5,200. So, macam tu. Okey, kalau awak ada beli barang, awak kena catat dekat dalam dalam kad inventory. Okey. So tadi pada 1 hari bulan nak balik saya beli 2. Popiah pun saya beli juga. So dekat kad inventory popiah pun kena tulis juga. Okey, saya ada beli 500 ni popiah rangup. Jadi saya beli juga. Saya dah beli, so saya dah letakkan maklumat tersebut. Saya besarkan sikit lagi saya nampak. Okey, ni nampak saya ambil nilai dia senang sama 500 supaya senang kira saudara. Okey, 100 baki asal popiah tambah dengan 500 masuk jadi 600 sekarang dekat saya punya stok. Dia dah ada banyak dah stok nak jual nanti. Macam itu. Okey, untuk belian barang niaga. Okey, kita tengok seterusnya. Yang kedua, bila ada bayaran. Okey, 1 hari bulan ni. Yang kedua ada bayaran pembaruan lesen perniagaan berjumlah 60 secara tunai. Bila ada bayaran, awak kena tengok. Okey, bayar dia tu guna cek ke guna tunai. Tapi oleh kerana kes ni kebanyakan bayar guna cek tunai pun tak apa, sama je. Bila dia bayar secara tunai atau secara cek, automatik dokumen urus niaga dia bil tunai lah. Kan, kalau urus niaga tunai, orang tu terus bayar. Bila bayar, kita dapat bil tunai. Kalau orang tu hutang, dapat invoice. Macam tu Okey, jadi dia bayar lesen ni RM60. So, kita letak dia punya maklumat bil tunai. Ada nak catat kat mana-mana lagi tak? Tak ada. Sebab ni tak ada kaitan dengan kad inventory. Okey. Kalau macam urus niaga ni tak ada kaitan dengan kad inventory. Jadi tak perlu catat dekat kad inventory. Okey, tak ada kaitan dengan barang kan. Okey. 2 hari bulan. Okey. Ada jualan tunai. Okey, awak akan jumpa banyak jualan tunai. So kalau di jualan tunai ni dia punya dokumen urus niaga rekod jualan tunai Okey, sebab bila kita jual secara tunai kita rekod kan. Okey, pada 2 hari bulan kita jual apa, macam tu lah, kita ada buat catatan. Nama dia rekod jualan tunai. Rekod jualan tunai tu kita simpan. Kalau perasan, bahagian jualan tunai ni ada ruang kat bawah. Tujuannya supaya awak conteng. Okey, awak buat kira-kira, senang Ambil lah contohnya 2 hari bulan ni jualan tunai. Okey, saya nak jual barang lah. Kalau saya ingat tadi saya ada beli dua ni 500. So barang ni saya ada banyak.
Okey, kacang rangup saya ada banyak, popiah rangup ni saya ada banyak. Jualan tunai ni kita jual kat pasar malam tau, hari Sabtu. So, kalau kali ni saya nak jual, okey saya nak jual. Ni ruangan yang ada kecil tu awak tulis dengan pensel ke supaya awak tahu awak jual apa. Okey, ambil lah saya jual kacang rangup. Saya jual dia 20 kilo. Dia ni 500 ni mungkin 500 kilo. Kita tahu kan kilo ke bungkus ke kotak ke. Dia tak ada cakap apa ni. So ambil lah. Saya jual dia kacang rangup 20. Okey. Kalau lagi satu, asal dia jadi macam itu jarak. Okey. Ya, dapat sikit. Okey. Lagi yang kedua saya jual popiah. Okey, popiah. Okey, pendek je lah. Okey. Tak payah terlalu panjang ni sebab kita nak tahu barang apa kita jual. Okey, ni kacang. Okey. Saya jual 20 popiah. Pun saya nak jual 20. Kenapa? Sebab senang kira. Okey, sebab senang nanti nak tulis kan. Okey. Kalau bila jualannya, jualan tunai kan. Okey, awak kena darabkan dengan harga tunai. Kat mana harga tunai? Harga tunai ni ada juga dekat awak punya maklumat yang awak dah sediakan. Okey, ni ada harga jualan. Harga jualan ni maksudnya harga jualan tunai. Harga ejen, harga ejen. Ni harga jualan ni maksudnya harga tunai. Macam saya kacang dengan popiah saya jual RM24. So saya masukkan 24 darab 20. Saya nak jual 20 kotak darab RM24. RM24. Macam gitulah. Kenapa kita catat macam ni? Supaya kita ingat nanti okey, kita ingat. Okey, bila ada jualan tunai awak jumpa kat bawah ada banyak lagi jualan tunai, awak buat macam ni. Awak buat catatan sikit. Awak jual apa? So kalau macam saya jual kacang 20 kotak, popiah 20 kotak. So dengan harga RM24 sekotak Okey, bila kita ada jualan tunai dah kita dah catat macam ni, kita kena tengok ni dia. Ada satu lagi awak kena isi kan. Okey. Namanya adalah rekod jualan. Rekod jualan adalah dalam lampiran D dan juga lampiran E. Okey, awak ada lampiran D, awak ada lampiran E. Tengok dekat kertas masing-masing. So, lampiran D adalah rekod jualan tunai. So, ni 2 hari bulan. Ni jualan tunai kan? 2 hari bulan jualan tunai. So, kita kena rekodkan dekat rekod lampiran jualan tunai. Memang macam tu. Dia leceh sikit tapi sebenarnya mudah kalau awak faham. So, kalau ikutkan tadi saya pada 2 hari bulan. Saya jual kacang rangup 20. Saya letaklah 20. Macam mana saya tahu? Sebab saya dah catat. Saya jual kuantiti 20 kotak. Okey. Popiah pun saya jual 20 kotak. Macam gitu. Tengok tu. Saya dah masukkan. Okey. Sebab barang tu saya ada banyak kan, saya jual dia. Tak payahlah nak jual semua. Okey, nak jual semua pun boleh. Tapi banyak kerja lah nak ngira. So, jual nama jualan tu nak ikut kita lah nak jual apa kan. Okey, so saya dah masukkan tu. Saya dah masukkan 20. Okey, 20 kali 24, 480. Popiah pun sama 480. Okey. Tengok ni, 480 campur 480 dapat 960. Jadi, itulah dia. Nilai jualan tunai pada 2 hari bulan 960. Ni borang ni awak kena lengkapkan lah. Borang awak. Borang awak dekat bawah tu kan, awak lengkapkan. So, jualan tunai jumlahnya dekat sini RM berapa tadi? 960. 960. Macam tu. Kena lengkapkan macam tu. Okey. Semua jualan tunai awak kena dia punya rekod dokumen urus niaga, rekod jualan tunai. Okey, dia punya maklumat dekat bawah ada ruang ni awak catat sikit awak nak jual apa. Suka hati awak lah nak jual apa. Asalkan barang tu ada. Okey, saya pilih 2 ni sebab barang ni saya baru beli, saya baru top up. Saya pilih dia. Tak kisahlah mana-mana barang pun boleh. Okey, saya letak jualan tunai. Okey, macam mana nak kira? Kita kena buka ada satu dokumen urus niaga lampiran D. Kalau jualan tunai kena isi dekat sini. Awak jual mana? Macam ni saya jual kacang rangup. So, saya letaklah dekat situ. Saya kira. Okey, yang lain saya tak jual sebab tu kosong. Okey, kat pasar tu saya jual 2 benda ni je hari tu. So, dapat RM960 satu hari. Banyak juga dapat duit. Okey, kat pasar kan. Okey, macam tu cara dia. Dah siap ke? Belum lagi. Kalau ada jualan tunai, kena rekod 3 tempat. Pertama, kalau ada jualan tunai, awak kena rekod dekat ni. Okey, maklumat urus niaga. Kedua, kalau ada jualan tunai, awak kena rekod dekat ini. Okey, lampiran D. Yang ketiga, sebab awak dah jual barang ni, stok awak berkurang. Jadi, awak kena catat dekat kad inventory.
Okey, kad inventory ni, tengok ni. Ni dua ni, kad inventory kacang telah berkurang 20 kotak. Okey, macam saya pakai kotak, so 20 kotak lah. Okey, dia punya dokumen dia tulis tunai. Okey, tulis panjang lah. Okey, kalau panjang nak tulis ni lah, rekod jualan tunai. Tapi kalau pendek tulis tunai saja. Tarikh 2 hari bulan. Okey, perkara sama berlaku untuk Popi. Sebab saya jual dua barang ni kan. Tengok sebab tu saya ambil harga dan jumlah sama, senang kira. Okey, orang tak marah pun kalau kita letak jumlah yang sama, sebab senang kira. See? Kalau ada belian, rekod kat dua tempat. Okey, dekat sini dan juga rekod dekat kad inventory. Kalau ada jualan, kena rekod 3 tempat. Okey, kita kena rekod dekat sini, dekat rekod urus niaga. Kita kena rekod dekat kad inventory dan kita kena rekod dekat rekod jualan. Okey, ni rekod jualan tunai. Kalau jualan kredit pun sama, kita kena rekod 3 tempat. Dia ada rekod jualan kredit lampiran E. So, kita kena rekod. Sama cara rekod dia. Okey, macam tu. Okey, harga jualan, ni harga jualan tunai. Okey, borang awak kosong, so awak isi nanti harga jualan tunai awak berapa. Harga jualan kepada ejen, awak letak harga jualan yang jual pada ejen. Borang tu kosong, nanti awak kena isi sendirilah. Okey, borang yang asal tu kosong, awak kena isi sendiri. Okey, harga jualan tu adalah awak jual pada ejen berapa. Macam tu. Okey. Tu dia kalau ada jualan tunai. So, nombor 2 hari bulan seterusnya. Macam ni pula kita tengok. Okey. Kalau ni bayar hutang. So, tak payah rekod dekat kad inventory. Tak payah rekod dekat jualan. Dekat rekod jualan. Yang ni catat dekat sini saja. Okey. Urus niaga yang kena catat tempat lain. Pertama, beli barang. Yang kedua, jual barang. Okey. Kalau ada beli jual, kena catat dekat tempat-tempat tadi. Okey, kena alert sikit. Okey, beli dengan jual. Okey. Ni menjelaskan sepenuhnya baki hutang pembekal A. Kita ada hutang dengan pembekal A. So, mana hutang dia? Kena tengok dekat maklumat urus niaga. Okey, awal sekali. Tengok kat sini. Sorry. Bukan ni, dekat soalan ni. Dekat letak soalan. Bukan kat sini, dekat letak soalan. Dekat saya ni tak soalan. Okey, so tengok dekat soalan. Ni ada. Okey, akaun berbayar pembekal A. Kita ada hutang 1950. So, kita kena bayar semua hutang tersebut. So, tulislah. Okey, pembekal A nama dia siapa, bernilai 1950. Okey, tulis nilai tersebut. Okey, 1950. Okey. So, bila kita bayar hutang, kita akan dapat dokumen dia, resit. Okey, kenapa dapat asal? Kan saya cakap kalau kita keluar duit, kita dapat asal. Ni dapat resit asal sebab kita membayar hutang pembekal A sepenuhnya. Kita dapat resit asal. Okey. Kalau orang bayar hutang, dia akan dapat resit. Kalau orang beli barang secara tunai, dia dapat bil tunai. Macam tu. Okey, ni bayar hutang. Bayar hutang dapat resit. Kenapa asal? Sebab kita yang bayar, jadi kita dapat yang asal. Macam tu. Betul 1950? Betul 1950. Saya confirmkan. Okey. Lagi. 3 hari bulan mendepositkan tunai. So, awak jumpa mana-mana nanti kalau bayar hutang, awak masukkan maklumat dia macam tu. Okey, mendepositkan wang tunai. So, yang ni pun bukan beli, bukan jual. Okey, so kalau beli bukan jual, tak ada kaitan dengan rekod yang lain. Okey, tak ada kaitan dengan kad inventory. Tak ada kaitan dengan rekod jualan. So, jadi catat dekat lampiran ni saja. Okey. So, kita mendepositkan tunai ke dalam bank menggunakan mesin deposit. Maksudnya, duit tunai kita masukkan dalam bank. So, nak masukkan berapa? Ikut awak lah masukkan berapa. Asalkan duitnya cukup. Tapi paling senang kan. Okey, paling senang deposit tunai ni awak letak nilai 200 ke, okey lah. 200 ke 300 ke. Tengok duit dalam bank, duit tunai awak ada berapa. Okey. Duit tunai perniagaan, tengok tunai ada 850. Lepas tu, tapi ada jual. Ada jual 960 ni, jualan tunai 90 kan. Boleh lah, deposit 500 okey lah. Okey, setiap kali awak jumpa mendepositkan tunai, awak letak ada 500 ni. Okey, awak tengok jualan tunai awak berapa. Okey, lepas tu awak letaklah deposit tunai ni. Semua sekali awak jumpa mendepositkan tunai ke dalam bank, awak letak je 500. Tak salah pun. Okey, cari lagi awak jumpa lagi mendepositkan tunai. Mendepositkan tunai cari. Ni, mendepositkan tunai 9 hari bulan. Letak 500. Boleh letak 500. Sama je. Tak semestinya nak kena kira-kira beria. Okey. Sekejap. Undo.
Asalkan kita masukkan duit dekat dalam bank. Tak suka hati nak masuk berapa ringgit kan. So kita masukkan lah. Macam saya masukkan 500. Awak letak 400 ke 800 ke 700 ke. Asalkan jumlah tu awak ada. Dekat tunai tu ada. Tunai tak boleh negatif kan. Okay, so 500 ke 1000 ke. Okay, bergantung pada duit awak ada berapa banyak. So letak satu angka sama pun tak apa. 500 semua urus niaga pun tak apa. Okay. So oleh kerana dia gunakan mesin deposit tunai. Mesin deposit ni mesin yang ada kat luar bank tu lah. Kita masuk dia buat kan. Nama dia dokumen yang kita dapat slip transaksi perbankan elektronik. Panjang sangat cikgu nak tulis, tak apalah tulis panjang. Tapi boleh tulis pendek STPE. Slip transaksi perbankan elektronik. Pendek dia STPE okay, STPE. Tapi yang pertama awak tulis penuh dulu. Letak dalam kurungan STPE. So yang lepas ni awak nak letak STPE boleh. Macam 9 hari bulan tu. Okay. Ni mendepositkan tunai, letak STPE. STPE. Nama panjang dah tulis dah. Ni nama panjang dah. Okay. Tapi tulis panjang apa salahnya kan. Ni kan untuk exam SPM awak kan. Okay, kita terima cek daripada ejen. Okay. Dapat duit daripada ejen. So, masukkanlah. Agak-agak kita dapat duit apa banyak. Untuk menjelaskan sepenuhnya baki hutang 1 April. Oh, ejen P dengan Q ni dia bayar semua hutang dia. So kalau dia bayar semua hutang dia, kita tengoklah berapa hutang dia 1 April. P dengan Q ni, hutang dia 1 April 17301670. Kita dapatlah duit banyak tu. Okey. Okey, P siapa, Q siapa, kita dapat duit sebanyak tu. Sebab dia kata menjelaskan sepenuhnya, kita dapat duit tu semua sekali. Okey, resit salinan. Kenapa? Sebab kita ni dia yang kasih duit. So salinan lah. Kita dapat duit, kita tak keluarkan duit. So kalau kita dapat duit, salinan. Kalau kita yang kena keluarkan duit, kita dapat asal. See, yang simple je nak tahu dokumen asal salinan ni. Tengok urus niaga tu, awak keluar duit ke awak dapat duit? Kalau awak keluar duit, awak dapat asal. Logik lah, orang yang keluarkan duit dia dapat yang ori. Siapa yang terima duit, dia dapat salinan cukup lah. Okay, ni resit salinan. Okay, sebab bayar hutang kan, menjelas hutang. Okey, jualan kredit. Okey, so kita tengok ada satu contoh ni jualan kredit. Okey, pada 4 hari bulan. Saya tunjuk separuh je tau, yang lebihnya nanti awak kena isi sendiri ya. Okey, kau kena baca dan isi sendiri. Okey, ni 4 hari bulan jualan kredit. So lepas ni kalau awak jumpa jualan kredit, awak kena catat macam ni juga. Okey, kita ada jual kepada ejen P. Okey, bila kita jual secara hutang, dokumen dia confirm invoice. Jual beli secara hutang, dokumen dia invoice. Okey. Bila kita jual pada orang, okey, jualan kredit, jual pada orang. Okey, invoice asal ke invoice salinan? Okey, invoice salinan. Bukan invoice asal, invoice salinan. Kenapa? Sebab kita tak bayar. Kita dapat duit. Okey, dia yang kena bayar nanti. Ejen P dengan ejen Q kena bayar. So, jualan kredit, invoice salinan. Okey. Nampak macam tu. Senang kan? Kita tak, kalau kita yang jual, kita dapat duit, bukan kita kena bayar. So kita letak di salinan. Okey, kat sini. Kita jual pada P, kita jual apa? Q kita jual apa? Macam mana nak tahu? Kita kena buka kita punya ni. Okey, rekod jualan kredit lampiran E. Okey, so awak kena tengok 4 hari bulan tu dekat dalam ruangan tu awak dah boleh masuk dah PQ. Dia ada memang 2 ruang. Sekarang ni terpulang pada awak nak jual apa. Ambil lah contohnya pada ejen ni semua saya nak jual barang sebanyak 20. Sebab kita nak kasih ejen kan. Ejen nak kena pasarkan barang saya ni. Kita letak 20. Okey. 20. Kopiah pun 20. Tabayuki pun saya 20 juga di situ. Okey, untuk Q pun sama. Okey, saya masuk 20. Semualah saya jual. Okey, sebab kita nak kasih ejen ni. Ejen dia nak semua barang. Sebab dia nak pasarkan barang kita pakai ejen ni senang sikit sebenarnya. Okey. Dia tolong jual barang kita. Sebab tu orang pakai ejen ni senang kaya tau. Okey, dia buat kerja tak banyak. Dia kasih ejen dia kena jualkan. Dia makan untung. Okey, macam ni. So kita dah masukkan dah. Dah jual semua. Okey, semua kita beri 20 barang ni. Cukup ke? So kita tengok kat inventory. Cukup tak? Cukup. Okey, sebab inventory banyak lagi ni. Okey, kalau contoh yang keripik ubi ada 200, kalau jual 20 tak jejas lah.
Okey, ni pun keripik pisang pun kalau jual 20 kotak tak ada hal, semua boleh jual. Okey, tak ada masalah. Tengok kena pandai-pandai kena pandai masing-masing Okey, nak masukkan jumlah tu. So bila saya dah jual, sekejap okey. Bila saya dah jual, awak kena kira lah 20 kali harga jualan. Harga jualan pada ejen berapa, masukkan lah. Okey, so dapat nilai tersebut. Okey, tambahkan dapat jumlah jualan. Awak kena kisi juga jumlah kuantiti. Okey, awak kena isi jumlah jualan dengan awak kena isi jumlah kuantiti. So ada charge courier. Okey. Charge courier nak kira macam mana? Awak tengok ni, kita punya kuantiti 100. So kita kena baca maklumat. Okey. Dekat kita punya maklumat projek ada tulis. Okey, tengok charge dikenakan. Kalau barang tu 51 hingga 100, RM20. Kalau barang tu macam ni lebih ke atas, dia ada jumlah charge dia berapa. So oleh kerana tadi 100, RM20 lah. Okey, untuk saya punya jualan kredit ni, yang pertama pada P ni charge courier dia RM20. Yang ni pun RM20 lah, sebab 100 sama. Tu senang guna angka yang sama. Okey, so 2,600, 2,600. Okey, macam tu kan. Jumlah jualan 2,600, charge courier 20. Jom kita tengok balik. Okey, ni jualan. Jualan ada 3 tempat nak kena tulis. Pertama, tulis dekat sini. Okey, kita jumlah jualan kita sebanyak 2,600. Charge courier RM60. Macam tu. Macam tu. Jadi sini cara masuk. So tempat pertama dah siap. Tempat kedua kena isi ni. Rekod jualan kredit. Okey, asal jualan je ada 3 tempat. Yang ketiga kena tulis dekat kad inventory sebab dah jual barang berkurang. So barang berkurang lah, semua barang berkurang pada tarikh tersebut. Tengok tarikh ni ialah 4 hari bulan. Okey, 4 hari bulan. Okey, oleh kerana dia invoice, sebab jualan tadi invoice kan. Tengok kat dokumen awak tulis dah invoice salinan. Jualan invoice salinan. So tulis invoice salinan. Okey, tulis invoice saja pun diterima rasanya kan. Okey, kejap, tak apalah, kita tulislah lengkap invoice salinan macam tu kan. Okey, memo invoice. Invoice sahaja ke nak tulis invoice salinan? Tu dah tulis invoice asal, so kita tulis invoice salinan. Tak apa, biar kita bersusah sekarang, susah dulu. Senang kemudian kan. 20 kotak. Tu ada lagi barang, ada baki lagi, okey. Okey, jangan awak jual 200, jual 250. Tu tak boleh lah. Okey, so keripik barang kedua pun sama. Barang ketiga pun sama. Sorry, bukan 20. Tersilap pula. Okey, ni saya tersilap sikit jumlah ni. Semula. Okey, so kita jual pada ejen P dengan Q. Tengok semula rekod jualan. Okey. Pada hari tersebut 4 hari bulan, bukan 20. 20 campur 20 lah, 40. Kan? 20 pada P, 20 pada Q, 40. Okey, tak boleh tulis 20, tulis 40. Sekejap, kat inventory, barang kita berkurang sebanyak 40. Pada 4 hari bulan. Sebab kita catat dua-dua terus. Dekat sini. 4 hari bulan, inventory berkurang 40 unit. Saya dah masukkan dah untuk Popia lah sekali untuk. Okey, tu nampak dia berkurang. So masih lagi, barang masih ada, okey. Yang barang tak ada, okey. Jangan sampai barang tu habis terus. Okey, macam tu lah cara nak rekod urus niaga kredit. So akan jumpa lagi urus niaga kredit macam ni dekat bawah-bawah. So buat okey, seperti yang telah saya tunjukkan. Okey, insya-Allah boleh. Ada masalah tolong tanya dalam grup, senang supaya semua orang boleh tahu juga. 5 hari bulan, charge angkutan dikenakan oleh pembekal B bernilai berapa telah tertinggal catat pada 1 April. Okey. So 1 April kita ada beli dengan pembekal B, dia kata. Okey, betul lah. 1 April ni kita ada beli. Tapi dia ada charge kita, charge angkutan. Dia tertinggal catat. Fine, tertinggal catat charge angkutan okey. Mana? Ni tertinggal catat. Okey, so bila tertinggal catat, kita tulis lah. Alah, setakat charge angkutan tak mahal kot. Mungkin RM60. Okey lah. Kan, kita beli berapa barang tu? Tengok.
1000 kotak. 1000 kotak naik lori. RM100 ke RM160. Boleh RM160. Cas angkutan. Okey, bila hutang bertambah, urus niaga kredit, hutang bertambah, dokumen yang terlibat. Dokumen yang terlibat kat sini . Dokumen apa terlibat? Okey. Kalau hutang bertambah, nota debit. Kalau hutang berkurang, nota kredit. Yang ni hutang bertambah ni. Caj angkutan. Kita kena bayar caj angkutan. So, maklumat dekat sini kena nota debit. Nota debit. Kena letak salinan ke asal? Oleh sebab caj angkutan ni nanti kita kena bayar. Kalau kita kena bayar asal. Kan dah cakap. Simple nak tahu asal dengan salinan. Macam tu kan. Saya dah beritahu dah dulu. Tak tahu awak ingat ke tak. Okey, cara awak ingat macam tu cara dia. Okey. So 5 hari bulan settle. Okey ni. 5 hari bulan ni dokumen ni nanti awak kena lukis tau. Nanti saya tunjuk lah di video akan datang. Macam mana kita nak lukis dokumen yang diperlukan. Ada 3 dokumen awak perlu lukis. Okey. 7 hari bulan. Okey, mungkin ni yang terakhir kot. Okey. Mengeluarkan cek kepada pembekal B bagi menjelaskan sebahagian invoice. Okey. Dia nak bayar pembekal B. Okey, B tu tulislah siapa B. Saya bondas, tu tulis bondas. Bernilai berapa, senang je. Tulis je 1000 pun okey. Bayar sebahagian kata dia. Bayar sebahagian, so suka hati. Kita nak bayar berbanyak kan. So kita hutang dengan B ni banyak. Banyak hutang kita dengan B. Saya tengok kat atas tu. Tu kita beli dengan B 8,000. Nak bayar sebahagian, bayar 1,000 boleh. Bayar 2,000 boleh. Sebahagian kan. Okey. Tapi kan bayar 1,000 kan B bising pula. So kita bayar 4,000. Okey. Suka hati. Nak bayar berapa banyak Asalkan bayar sebahagian. Sebahagian ni maksudnya kurang daripada nilai invoice. Nilai invoice tadi 8,000 saya punya 1 hari bulan. So yang ni kurang daripada nilai invoice, saya letak je 4,000. Okey tu. So bila kita bayar hutang, apa dia? Mulakan cek untuk bayar hutang. So bila bayar hutang mesti resit. Oleh kerana kita bayar, kita keluar duit, jadi asal. Macam tu. So bawah ni teruskan ada jualan tunai, deposit tunai ni. Okey. Terima cek. So ada banyak maklumat yang awak kena teruskan lagi. Okey, semuanya sama, cuma dia berulang-ulang. Okey. Okey. Ni 20 hari bulan. Ini saya kena terang, dia lain macam sikit 20 hari bulan. Yang lain tu berulang, so awak kena buat sama macam penerangan tadi So invoice pada 18 Mei kepada ejen P terkurang kuantiti sebanyak berapa unit bagi produk berjumlah okey macam ni. Okey. Ni nota bila invoice tu terkurang, kita ada jual pada ejen P. Kita ada jual barang pada ejen P So bila kita jual pada dia, kita terkurang kasih barang. Okey. Dia nak banyak, kita kasih sikit. So macam ni kita nak kena buat apa? Kita kena tambah lagi lah kita punya jualan. Terkurang kuantiti. Okey. So kita kena kasih dia kuantiti barulah, barang baru. Ni dokumen ni nanti dulu. Okey, belum tentu ni. Belum tentu lagi, belum tentu. Okey, tengok dulu. Invoice pada 18 Mei kepada ejen P terkurang catat. Maksudnya 18 Mei kita ada jual pada P ni, kita ada jual. Terkurang catat. Invoice tu terkurang catat. Okey. Terkurang kuantiti. Sebanyak berapa unit bagi produk berjumlah. Okey. So kita jual apa? Ni P ni nama dia. Kalau macam saya, ejen P nama tak saya PZ, tak PZ. Okey. Terkurang kuantiti, saya terkurang sebanyak, ambillah saya terkurang jual pada dia sebanyak 30 kotak. Okey. 30 kotak lah saya jual, terkurang jual pada PZ. Okey. PZ nak banyak, saya terkasih dia kurang 30. Bagi produk mana saya terkurang? Mungkin saya terkurang jual pada dia ni 20 hari bulan ni saya terjual taboki kot. Teyok boki. Teyok boki makanan Korea kan. Teyok boki. Kamu nak kita jual barang Korea kot. Okey. Berjumlah, okey, kalau jual pada ejen saya jual mahal. Okey. So kena ingat balik harga. Ikut jualan kredit. Okey, kalau jual taboki saya jual RM40. RM40. So RM40 sekotak tak boleh. 40 saja tak boleh.
30 kali 40 lah. Okey, 30 kali 40 120. Okey. So sekarang ni invoice saya terkurang kuantiti. Jadi apa saya nak buat? Okey, bila terkurang kuantiti, saya kena tambahlah kuantiti dia. Okey. Jadi ni saya letak dia 120 ni tak cukup ni. Okey, sebab nanti dulu saya tak letak jumlah dulu. Kita masuk kat kita punya jadual dulu. Okey, kita kat inventory ada jualan kredit 18 hari bulan. Berapa bulan ni? Semula. Tarikh dia 20 hari bulan. 20 hari bulan kita jual pada jual taboki. Jumlahnya kita terkurang 30 kotak. 1,200 bukannya ni. 120,200. Tapi ada 30 kotak mesti ada charge courier. Okey. Tengok charge courier Charge courier kalau 30 kotak RM10. Okey, ada charge courier RM10. Rekod jualan ada RM10. Okey. So RM1,210 lah. So kita masukkan RM1,210. 1210. Ni jumlah yang ni terkurang catatnya. Okey, apa dokumen yang sesuai? Okey, invoice terkurang kuantiti. Kuantiti dia berkurang. So, dia masalahnya invoice tu silap. Kita betulkan lah. Bila kita betulkan, kita hutang dia bertambah. So, nota debit. Nota debit asal ke salinan? Oleh kerana kita jual pada dia. Bila kita jual pada dia, kita tak keluarkan duit. Dia yang keluarkan duit. Kita terima duit. So, dia salinan. Ni dia nota debit salinan untuk 20 hari bulan. Itu kes dia. Okey. Yang ni melibatkan jualan kredit. Bila jualan kredit, kena catat juga urus niaga ni dekat invoice. Itulah dia. Urus niaga yang berlaku. Ada banyak urus niaga sampai bawah. So, buatlah sampai lengkap. Good luck semua. Okey, saya tahu awak boleh. Okey. Good luck. Okey, masukkan semua maklumat. Dan sekiranya ada masalah, sila beritahu. Boleh tanya. Okey, awak tak tahu ke dokumen apa yang terlibat ke, awak boleh tanya saya. Okey, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.